سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur. Selamat datang ke majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang ke-42. Sebenarnya kitab Ihya ini dia pernah menjadi kitab yang kedua paling berpengaruh kepada umat Islam selepas daripada kitab Al-Quran. Suatu ketika dahulu selepas Al-Quran, kitab Ihya lah yang paling mempengaruhi umat Islam. Jadi pengarang dia Imam Al-Ghazali ini ialah salah seorang mujaddid. Mujaddid ini maksudnya pembaharu, pembaik, pengislah agama. Untuk setiap 100 tahun, untuk setiap satu kurun, Allah akan datangkan satu orang mujaddid. Mujaddid ni bukan nabi baru, dia sekadar pembaharu, ulama lah, ulama yang juga wali Allah. Jadi pada zaman Imam Al-Ghazali, dialah mujaddidnya. Selain daripada mujaddid, dia juga bertaraf mujtahid mutlak dalam bidang tasawuf. Dan dalam bidang fiqh, dia adalah mujtahid mazhab sahaja kepada mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dengan belajar kitab Ihya ini, insya-Allah belajar satu kitab dapat 10 kitab. Kenapa dikatakan dapat 10 kitab? Banyak kitab-kitab yang popular yang diajarkan di masjid-masjid dan surau-surau sebenarnya adalah ringkasan kepada kitab Ihya. Antaranya kitab Minhajul Abidin. Jadi kita belajar Ihya Ulumuddin, automatik boleh kata dapatlah pelajaran Minhajul Abidin. Begitu juga dengan kitab Bidayatul Hidayah. Begitu juga dengan kitab Sayrus Salikin, dengan kitab Hidayatus Salikin, dengan kitab Bimbingan Mukminin. 5 kitab. Kemudian di sepanjang pengajaran kitab Ihya ini, sebenarnya saya selitkan pengajaran-pengajaran daripada 4 kitab Imam Al-Ghazali yang lain. Yang kalau kita tak selit, rasa tak sedap hati, kena selit juga. Dan kita bukan selit sikit-sikit, kita selit sebenarnya insya-Allah seluruh kitab lah, tapi mengikut tempat-tempatnya. Antara karangan Imam Al-Ghazali yang kita selitkan di dalam pengajian ini ialah kitab Al-Munqidh Minad Dalal. Begitu juga kitab Mishkatul Anwar. Begitu juga kitab Kimia As-Sa'adah. Begitu juga kitab Risalah Laduniyah. Menjadikan semuanya 9 kitab, dan termasuk kitab Ihya sendiri 10 kitab. Belajar satu kitab dapat 10 kitab. Dia punya package dia. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, ingin saya berkongsi sedikit permasalahan tentang Nabi Muhammad pernah disihir. Jadi sebahagian orang dia tidak boleh menerima hakikat bahawa Nabi Muhammad pernah terkena sihir. Alasan dia, Nabi Muhammad ini seorang yang maksum. Apabila dia maksum, maksudnya tak boleh disakiti orang lah. Tapi kita jawab, maksum itu dia bukan terlibat dengan kena sakit ke tidak. Maksum tu dari segi dosa, dia tak terlibat dengan dosa. Salah satu ciri maksum tu. Antara hujah kita, Nabi Muhammad ketika dia berdakwah di Taif, budak-budak baling batu pada dia dan berdarah kaki dia. Walaupun dia maksum, sakit tetap sakit juga. Bukan maksud dia tak kena sakit. Kemudian dalam peperangan, dia pernah patah gigi, jatuh dalam lubang. Pernah topi besi dia tu terpukul dan masuk dalam muka ke dalam mana ke. Datang sahabat tolong tarik. Nabi Muhammad juga pernah sakit kepala, pernah demam. Macam kita lah. Dan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad dia pernah terkena sihir. Terkena sihir oleh seorang Yahudi. Tapi sihir tu nanti dapat diambil, dia letakkan di dalam telaga. Dia ada benda-benda dia buat, dia letak dalam telaga. Jadi ringkas cakap, walaupun Nabi Muhammad ini dia maksum, tapi dia memang terkena sihir juga. Apabila Nabi Muhammad kena sihir, dia pun beramal dengan 2 khul. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ringkas cakap 3 khul lah, campur dengan qul huwallahu ahad. Kalau nak tambah lagi, qul ya ayyuhal kafirun pun boleh, 4 khul. Dan katanya Nabi Muhammad selepas dia dapat mu'awwizatain, 2 khul ni tadi,
iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dia banyak baca yang itulah. Amalan-amalan bacaan yang lain untuk peninding diri dia tinggal. Dia kurang baca dah. Dia banyak baca yang 2 qul. Jadi sebenarnya 2 qul ni pun cukup. Tapi kita punya taraf ni kita rasa memang tak cukup lah. Kita nak kena tambah lagi. Tapi sebenarnya cukup 2 qul tu. Kalau yakin kena pula dengan kita punya amalan-amalan, dia cukup sebagai peninding daripada segala mara bahaya. Tapi kalau nak kena, dia kena juga, sebab datang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu lagi persoalan, bolehkah makhluk halus ataupun umumnya kita sebut sebagai jin, dia mendatangkan kesakitan kepada kita? Jadi jawapannya, kita jawab terus dululah sebelum kita bagi hujah-hujah. Memang boleh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Macam anjing lah, dia datang menggigit kita, kita sakit, tapi dengan izin Tuhan. Cuma jin syaitan ni tak nampak. Dia lebih kurang anjing juga. Dia datang pukul kita, dia jerut tengkuk kita, dia cubit kita, cubit anak kita yang kecil-kecil, sakit. Cuma kita tak nampak. Antara hujah kita, maksud surah Sad ayat 41. Dan hamba kami Ayub, Nabi Ayub, ketika dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, satu hari Nabi Ayub ni dia kena sakit. Yang sakit teruk lah dia ni. Yang orang kata sampai tinggal kulit dengan tulang kan. Tapi cerita tu tak tahu lah betul ke tidak. Tapi kita nak beritahu memang sakit teruk. Dia merayu pada Tuhan. Dia kata, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dan siksaan penyakit. Maksudnya syaitan ni pun boleh bawa penyakit juga dengan izin Tuhan. Itu satu hujah. Satu hujah lagi dari surah Fussilat ayat 36. Maksudnya, dan jika kamu ditimpa sesuatu gangguan, gangguan satu, atau godaan syaitan. Jadi syaitan ni buat 2 benda. Gangguan dia buat, godaan pun dia buat.